Okay, Assalamualaikum. So hari ini kita akan belajar topik 1.1.4 iaitu membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okay. Ini merupakan teknik yang ketiga iaitu teknik peniskalaan. Sebelum ni kita dah belajar teknik yang pertama, teknik deraian. Ingat lagi minggu lepas kita buat tentang tugasan landscape. Okay. Dan teknik yang kedua, teknik pengecaman corak. Lepas kita buat tentang susunan tertib nombor, tertib menaik atau tertib menurun. Ini adalah yang ketiga, teknik peniskalaan. Okey, sebelum membuat keputusan, aspek-aspek penting perlu dikenal pasti. Kenapa? Untuk mengambil kira pilihan yang ada. Okey, lazimnya aspek yang penting ialah faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil atau output. Okey, misalnya, ini contoh yang biasa dalam kehidupan harian kita iaitu proses menghantar data melalui atas talian. Okey, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan atau kekangan. Okey, sebab tu data yang disampaikan kepada kita laju, dia akan pilih laluan yang paling kurang halangan. So, tugasan yang pertama atau contoh yang pertama ni ialah hari tu kita seorang juru landscape, so hari ni kita jadi seorang postman. Apa tugas dia? Dia kena hantar surat ke 7 buah kampung. Kampung ni dah dilabelkan A sampai G seperti mana dalam rajah 1.10 ni. So, jarak antara kampung A dengan kampung B dan seterusnya diukur dalam unit kilometer. So, postman ni diminta untuk mengelak laluan AD. Sebab kenapa? Sebab laluan tu rosak. Jadi, laluan lain dia boleh lalu kecuali AD. So, aspek penting yang boleh kita lihat dalam tugasan ni. Yang pertama, pilih laluan yang tidak mengandungi AD. Andai kata dalam contoh pilihan laluan nanti ada AD, itu kita tolak awal-awal. Maksudnya ni skala kita buang yang tidak penting. Yang seterusnya, pilih laluan yang paling dekat. So, itulah soalan yang kita nak dalam tugasan ni, iaitu pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasnya. Itu kita punya soalan. So, yang aspek yang penting tadi ada dua sahaja. Tidak lalu laluan AD dan pilih laluan yang paling dekat. So ni gambar dia. Kita tengok ada dalam gambar ni ada 6 laluan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 laluan. Kita pergi kepada laluan yang pertama ni. Laluan yang pertama ini adalah laluan bagi laluan 1. Kita namakan sebagai laluan 1. So, bagaimana laluan dia? Laluan dia kamu lihat pada garis yang berwarna biru ni. A, B, C, lepas tu E, G, A, B, C, E, D, lepas tu F, lepas tu G. Bila kita kira, hasil tambah semualah laluan dia. Iaitu 7 tambah dengan 8 tambah dengan 5 tambah dengan 15 tambah dengan 6 tambah dengan 11. So jawapan dia 52. So yang seterusnya kita lihat ialah laluan yang kedua. Laluan yang ni ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Sebab memang betul dia tak lalu AD. Laluan yang kedua dia lalu AB, BC, CE, BG, GF dan FD. Pastikan semua kampung dia lalu. So kita pun tambah. Kamu rasa berapa dia kat sini, kamu kira. Lepas tu kita terus kepada yang ketiga, laluan 3. Laluan yang ketiga, kita ada AB, BD, DF, FG, GE dan EC. Kita tambah 7 tambah 9 tambah 6 tambah 11 tambah 9 tambah 5. Kita dapatlah jawapan dia.
Okey, bagi laluan yang ketiga. Kamu kira lah berapa jawapan dia. Okey, seterusnya ialah kita lihat kepada laluan yang keempat. Okey, ini laluan yang keempat. Laluan keempat, kita ada laluan yang pertama AD. Okey, contoh laluan 4 ni dia dah lalu AD. Okey, so kamu kira dulu, tak apa, jumlah jarak dia. Okey, tapi yang ni dah tak memenuhi syarat sebab dia lalu AD. Okey, kita tengok laluan yang kelima AD. Okey, ni pun tak memenuhi syarat. Tak apa, kamu kira juga jumlah dia. Dan contoh yang laluan yang keenam pun dia lalu AD. So daripada contoh laluan 1 hingga 6 tadi, okey, laluan mana yang kita nak buang? Okey, aspek yang tak penting. Okey, iaitu laluan 4, 5 dan 6. Sebab kenapa kita kena buang? Sebab dia lalu AD. AD tadi tak boleh lalu. Sebab apa tak boleh lalu? Sebab laluan tu atau jalan tu rosak. Jadi jawapan kamu sama ada laluan 1, laluan 2, laluan 3. Okey, antara 3 ni jawapannya. So, dan bila kamu dah kira, okey, kamu pun kira. Okey, kamu dapati 4, 5, 6 ni tak memenuhi syarat. Kita akan pilih 1, 2 dan 3 seperti mana cikgu cakap tadi. So, bila dah kira, yang paling dekat adalah, okey, yang paling dekat ialah laluan 2. Selain dia paling dekat, dia juga memenuhi syarat, iaitu dia tak lalu AD. Jadi kita pun buat keputusan bahawa laluan 2 adalah pilihan yang terbaik. So, untuk para pelajar semua, kita boleh terus kepada aktiviti 1.4. Yang ni cikgu nak kamu pula cuba buat. Okey, so untuk soalan ni, anda ialah seorang jurutera. Jadi anda seorang postman. Ini jurutera. Di sebuah syarikat telekomunikasi, anda ditugaskan untuk membuat cadangan bagi penyambungan kabel rangkaian. Okey, berapa semua kabel menara yang ada? 10 buah menara. Okey, so tentukan laluan terdekat bagi menyambungkan ke semua menara bagi mengurangkan kos pemasangan. Okey, so ni rajah dia menunjukkan laluan menara dalam unit. Ini apa? Unit kilometer. Okey. Okey, seterusnya gunakan langkah-langkah berikut sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah. Okey, ini panduan dia. Yang pertama, susun semua laluan mengikut urutan menaik. Okey, kalau urutan menaik ni maksudnya mula daripada nombor yang paling kecil ke yang besar dulu? Okey, yang paling kecil dulu. Okey, kepada nombor yang paling besar. 1, 2, 3. Yang paling kecil dulu. Okey, pilih laluan yang paling dekat untuk bermula. Okey, yang kedua. Yang ketiga, pilih laluan terdekat seterusnya. Okey. Yang keempat, jika laluan bentuk putaran cycle, tinggalkan laluan tersebut. Okay, kalau dia bentuk putaran cycle, tinggalkan laluan tersebut. Ulang langkah 3 untuk semua laluan. Okey, jadi kita ulang semula di laluan-laluan yang lain. Okey, so pelajar-pelajar boleh cuba buat aktiviti berfikir 1.4 ni dalam buku latihan.